Pada hari ini saya ingin memberikan penjelasan tentang konsep sains sebagai ilmu dan bagaimana ia boleh digunakan untuk membenarkan segala apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Tapi sebelum tu saya nak terangkan dulu dengan lebih mendalam apa itu Quran dan apa itu sains, supaya kita faham terlebih dahulu konsepnya sebelum kita dapat kaitkan di antara kedua-dua tajuk ni. Okey, sebagaimana yang kita tahu, Al-Quran ialah berasal daripada perkataan bahasa Arab qara'a yaqra'u yang membawa maksud baca ataupun bacaan. Dari segi istilah, Al-Quran ini ialah kalamullah yang diturunkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam selama 23 tahun. Manakala sains pula berasal daripada perkataan Latin scientia yang membawa maksud pengetahuan. Dari segi istilah, sains ialah satu kajian yang dilakukan untuk meneliti kelakuan alam. Okey, biasanya kita akan pakai istilah ayat maqru'ah dan ayat manzurah ni setiap kali kita nak kaitkan tentang Al-Quran dan sains. Okey, ayat maqru'ah ni ialah ayat yang ditanzilkan. Dia terdiri daripada dua bahagian. Bahagian yang pertama ialah ayat Al-Quran itu sendiri yang terdiri daripada 114 surah. Yang kedua ialah penerangan tentang ayat Al-Quran yang diterangkan di dalam As-Sunnah, iaitu hadis. Ayat maqru'ah ini juga dikenali sebagai ayat qauliyah, iaitu ayat yang dibaca. Secara generalnya, ayat maqru'ah ada menceritakan tentang 5 perkara utama. Yang pertama, ayat maqru'ah menceritakan tentang kisah tauladan tentang sejarah kaum terdahulu. Yang kedua, dia menceritakan tentang pelaksanaan akidah, sebagai contoh kewajipan solat dan penetapan hukum wudhu. Yang ketiga, dia menceritakan tentang akhlak, iaitu apakah kelakuan yang perlu diamalkan oleh kita sebagai seorang manusia. Yang keempat, dia menceritakan tentang perkara wajibat, iaitu perkara yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar, sebagai contoh kejadian jin dan malaikat. Yang terakhir dan yang paling utama sekali, dia menceritakan tentang fenomena alam. Kenyataan fenomena alam inilah yang selalu dijadikan sebagai rujukan oleh para ilmuwan bagi mengkaji sama ada pernyataan yang ada dalam Al-Quran ini adalah fakta ataupun auta. Saya akan menerangkan berkaitan dengan bagaimana ayat Al-Quran ini boleh dikaitkan dengan ilmu sains dan juga Al-Quran. Dan seterusnya saya akan bercakap tentang pendapat ulama tentang ayat Al-Quran ini dan juga contoh-contoh ayat Al-Quran yang kita boleh jumpa dalam ayat Al-Quran ini dengan sains dan juga apa yang boleh dikaitkan dengan ayat Al-Quran ini. Sebenarnya dalam Al-Quran memerintahkan atau mengarahkan kepada manusia untuk memerhatikan memperhatikan alam. So dalam Al-Quran diterangkan kepada manusia untuk menegaskan kita agar terus untuk belajar atau memahami alam, dan daripada faham alam kita dapat ilmu daripada alam, kita akan memanfaatkan dan dari situ kita akan mentadbir bumi sebagai khalifah. Dan juga daripada kita dapat mengaitkan ayat Al-Quran ini dengan alam dan juga Al-Quran, ia dapat memberi kesedaran kepada dan akan menambahkan keesaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat Al-Quran ini digunakan untuk memahami lebih dalam lagi tentang itu. Daripada situ kita manusia dia dapat berevolusi ataupun satu benda baru. Dari situ dia akan inovasikan satu benda baru dan dia akan menjadikan kehidupan manusia lebih maju lah. Dari situ itu kita dapat menjamin keharmonian manusia sejagat dan generasi yang dapat. Sebab apa? Manusia semakin lama semakin kami satu ilmu, dia akan dapat something yang baru lah. Dan dari situ kita akan sains dan juga teknologi ini ataupun sains dan teknologi akan lebih maju. Dari situ manusia akan dapat mentadbir ataupun menjadikan bumi itu lebih barakah lah. Sebab apa? Kita sebagai manusia ataupun khalifah, Allah telah menjadikan kita khalifah di muka bumi. So apa tugas kita sebagai manusia ialah kita perlu memakmurkan bumi, bukan merosakkan bumi. Dan memahami ayat Al-Quran ini ataupun kita boleh kaitkan ayat Al-Quran dengan ilmu sains dan juga ayat Al-Quran, kita akan menambahkan lagi keimanan ataupun kita dapat sedar diri kita bahawa kita hanyalah hamba semata-mata. Dan kita akan menambahkan keesaan kita kepada Allah SWT. So kita akan lebih rasa bersyukur kepada Allah SWT. Seterusnya kita dapat apa kontribusi ataupun kesan daripada ayat Al-Quran ini yang lepas kita boleh kaitkan dengan ilmu sains. So macam tadi saya cakap, daripada ayat Al-Quran ini kita boleh kaitkan ilmu sains dan kita dapat belajar ilmu baru di dunia dalam semua tu.
Ini adalah contoh-contoh atau bukti daripada tokoh-tokoh Islam pada zaman dahulu, yang contohnya Al-Khwarizmi dan Al-Jabar. Mereka dua adalah tokoh-tokoh yang mahir dalam bidang matematik. Mereka berdua telah menemukan ilmu algoritma dan juga algebra yang kita gunakan pada hari ini. Matematik yang banyak digunakan dalam bidang engineering, kira-kira. Okay, so kita sebenarnya telah menggunakan ilmu ini sampai sekarang. Nampak tak efek dia? Tokoh-tokoh Islam dahulu yang telah mengkaji Al-Quran, telah memahami apa maksud Al-Quran. So kita dapat gunakan ilmu mereka sehingga kini. Okay, sebenarnya ialah Ibn Sina, Ibn Rushd dan juga Ibn Khaldun. Ini adalah nama-nama yang biasa kita dengar lah sepatutnya. Inilah tokoh-tokoh Islam yang mahir dalam bidang kimia. Contohnya mereka telah menggunakan bahan-bahan alkali dalam alam lah. Contoh-contoh kesan ataupun kontribusi ilmu sains ayat Al-Quran dan juga Al-Quran. Okay, seterusnya saya pergi kepada pendapat ulama tentang ayat Al-Quran dan juga contoh-contoh ayat Al-Quran kita boleh jumpa dalam Al-Quran. Okay, yang sebenarnya kita akan jadi terus kepada contoh-contoh ayat. Okay, ini adalah contoh daripada surah An-Nahlu, surah yang ke-16 ayat yang ke-89. Boleh baca dan juga maksud. Okay, apa yang saya ingin terangkan bahawa pengajaran ayat ataupun petikan yang penting yang di-highlightkan ialah kami turunkan kepadamu, iaitu manusia, Al-Quran untuk menjelaskan tiap-tiap sesuatu dan juga menjadi hidayah petunjuk kepada kamu. Okay. Dalam ini Allah tegaskan bahawa ayat Al-Quran ini antara lain sebagai petunjuk, maksudnya ayat Al-Quran ini membantu manusia sebagai petunjuk kepada manusia. And then pengajaran pada ayat ini, kita perlu berlandaskan Al-Quran agar berada di jalan yang lurus. Bermaksud tanda-tanda kewujudan Allah yang terdapat dalam alam yang dapat dilihat dengan mata kasar, seperti peredaran bulan dan bintang, perubahan pagi dan malam. Ayat manzurah ini mengukuhkan kita terhadap kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Kajian mengenai alam semesta ini juga dapat menambahkan keimanan kita terhadap agama Islam. Dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu Wa Taala sudah berfirman bahawa sesungguhnya orang-orang yang beriman itu yang sempurna imannya ialah mereka yang apabila disebut nama Allah dan sifat-sifatnya gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya menjadikan mereka bertambah iman, dan kepada Tuhan mereka jualah berserah. Surah Al-Anfal ayat kedua. Saya akan beri 4 perkara untuk mengukuhkan ayat manzurah. Yang pertama, kejadian alam semesta. Alam semesta yang cukup indah ini diibarat seperti sebuah kitab yang isi kandungannya syarat dengan makhluk dan fenomena-fenomena alam yang beraneka rupa. Yang kedua, penemuan saintifik. Ayat Al-Quran ini telah turun 1400 tahun yang lalu. Walau bagaimanapun, ahli saintis baru sahaja menemui tentang alam semesta ini. Perkara ini menjadikan mereka terpegun. Yang ketiga, ayat-ayat Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah sudah berfirman, lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang, dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar sekiranya kamu mengetahui. Surah Al-Waqiah ayat 75 hingga 76. Yang keempat, kenikmatan pinjaman Allah SWT, iaitu seperti kita dapat bernafas, kita dapat melihat, kita dapat makan dengan nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Dengan justru kita perlu mensyukuri. Bagaimana kita dapat kaitkan manzurah dalam sains dan Al-Quran? Yang pertama, peredaran matahari dan bumi. Ayat Al-Quran sudah menerangkan cara peredaran bumi dan matahari 1400 tahun lalu, iaitu Allah berfirman, dan dialah Tuhan yang telah menjadikan malam dan siang serta matahari dan bulan tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing di angkasa lepas. Surah Al-Anbiya ayat 33. Yang kedua, alam semesta yang berkembang. Pada abad ke-20, ahli fizik menemui bahawa alam ini berkembang. Dalam Al-Quran Allah berfirman, dan langit itu kami bangunkan dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Yang ketiga, kekuatan dan rahsia besi.
Ahli astronomi telah menjumpai logam di bumi adalah dari bintang-bintang raksasa di luar angkasa. Peristiwa ini juga telah diceritakan dalam Al-Quran, iaitu Allah berfirman, dan kami menurunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan pelbagai manfaat bagi manusia. Konsep ideologi saintism adalah usaha untuk memperluaskan idea saintifik, kaedah praktik dan sikap ilmiah terhadap politik manusia dan berkaitan dengannya. Saintism adalah soal meletakkan nilai yang tinggi pada sains jika dibandingkan dengan cabang pembelajaran atau budaya lain. Tema utama saintism adalah mengkritik pandangan sains yang menyeluruh serta pelanggaran yang berlebihan di mana teori dan kaedah saintifik yang diterapkan dengan tidak betul kepada disiplin lain secara saintifik atau tidak saintifik dan domainnya. Penyebaran konsep saintism dalam bidang pendidikan dapat dilihat pada masa kini dengan kerajaan sendiri yang memberi sokongan penuh kepada pelajar agar mendalami bidang sains kerana ianya menjadi buruan dunia. Sebagai contoh, Kementerian Pendidikan yang memberi dan mengangkat subjek-subjek sains ini sebagai subjek teras dalam sektor pendidikan. Hal ini kerana mereka merasakan para pelajar yang mempelajari bidang sains ini akan mempunyai masa depan yang cerah seiring dengan perkembangan teknologi dan maklumat. Hal ini dapat dilihat dengan peruntukan yang disediakan oleh kerajaan dalam bentuk beasiswa yang ditawarkan oleh kerajaan bagi pelajar yang ingin melanjutkan pelajaran mereka dalam bidang ini kerana dapat menjana ekonomi negara pada masa yang akan datang. Cabaran yang dihadapi sekarang dalam bidang pendidikan termasuklah masyarakat terlalu fokus dan berlumba-lumba untuk mendalami bidang sains tanpa memikirkan konsep sains. Hal ini kerana konsep yang diterapkan dalam saintism ini hanya berdasarkan logik dan akal manusia. Mereka merasakan bahawa mereka boleh melakukan apa sahaja yang dapat mencapai akal fikiran mereka tanpa memikirkan perkara lain yang Allah ciptakan seperti alam ghaib yang berlandaskan konsep barat iaitu matlamat menghalalkan cara, dan konsep ini adalah sangat bertentangan dengan konsep Islam. Selain itu, cabaran yang dihadapi termasuklah manusia merasakan diri mereka lebih sempurna dan lebih hebat berbanding penciptanya. Segala benda atau produk yang mereka hasilkan dapat memberi kesan dan berfungsi dengan apa yang mereka kehendaki. Mereka juga merasakan kejayaan tersebut adalah daripada hasil kajian mereka sepenuh.